KPM. Didik TV KPM. Wah, saya nak tanya, saya datang sini saya nak belajar jugalah. Apa ni panggil orkestra tradisional Cina, betul kan? Wah, siapa yang ajar anda semua? You ah? Meo? Bukan? Alah, siapa yang ajar ni? Ni dah bawa dah seruling ni. Aduh, mana ni? Ya, nak cari siapa? Cikgu, betul? Ya, cikgu, saya datang sini, nampak saya sudah bawa saya punya seruling. Besar kan? Ya, besar. Cikgu jangan gelak tau. Saya cari Cikgu Lim. Katanya dia yang mengajar murid-murid ini di dalam orkestra tradisional Cina. Cikgu, siapa nama cikgu? Saya Cikgu Lim Xiaoqing. Tapi saya tak mengajar mereka, saya guru penasihat mereka. Tak kisahlah guru penasihat ke apa. Yang penting cikgu akan membimbing saya untuk masukkan saya dalam orkestra tradisional Cina ni. Boleh ke Cikgu Lim? Boleh? Sesi ni. Bukaci. Sifu. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni hao ma. Selamat datang ke kesenian di Didik TV KPM bersama dengan saya. Ini dia, yang akan menjadi seorang pemuzik di dalam orkestra tradisional Cina iaitu Akmal Nazri. Wah, Cikgu Lim, apa khabar? Baik, Akmal. Ya, inilah dia. Saya cukup beruntung kerana dapat bersama dengan seorang guru yang orang kata mempunyai pengalaman yang cukup lama di dalam ini dia orkestra tradisional Cina. Cikgu, mungkin ramai murid-murid nak tahu lagi. Kita ada dekat mana ni cikgu? Apa nama sekolah ni Cikgu Lim? Sekolah ni bernama SMK Pusat Bandar Puchong 1. Ya. Itu saja? Cukup pendek, postcode dia tak ada? Postcode tahu ya? Tak payah. Baik, yang mana saya dan juga Cikgu Lim ada tujuan yang ingin mengeksplorasi seni iaitu dalam orkestra tradisional Cina. Tetapi Cikgu Lim, saya tadi apabila mendengar mereka ini bermain lagu Chan Mali Chan, Hey hey. Chan Mali Chan. Hey hey. Wah, backup singer. Siapa mereka ni semua ni, Cikgu Lim? Mereka ni murid-murid sekolah saya. Okey. Daripada kelab orkestra tradisional Cina SMK Pusat Bandar Puchong 1. Ya, bagi tepukan. Wah, okey, baik cikgu. Saya pasti ramai murid-murid yang sedang menonton ini kan tertanya sejak bila kumpulan ini ditubuhkan dan saya pasti mereka juga ada nama kumpulan, betul? Ya. Ya, silakan Cikgu Lim. Okey. Kelab Orkestra Tradisional Cina ditubuhkan sejak tahun 2017. Baik. Saya adalah guru pengasas dan juga guru penasihat mereka sehingga kini. Kelab kami ditubuhkan sebenarnya tujuannya untuk mencungkil dan juga mengasah bakat murid-murid ini dalam bidang kesenian
dan juga menggunakan alat muzik tradisional Cina. Ya. Baik cikgu, kalau kita nak bercakap mengenai sejarah orkestra tradisional Cina kan, Cikgu Lim kan, saya pasti ramai lagi murid-murid yang tak tahu ataupun kurang pasti sejak bila ditubuhkan orkestra tradisional Cina ini. Cikgu Lim. Okey, sebenarnya muzik dia merupakan satu elemen yang sangat penting dalam masyarakat Cina sejak dulu-dulu lagi. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, dalam upacara istana dan juga dalam perayaan-perayaan rakyat. Okey. Tapi masa itu muzik pada masa itu dia tidak mempunyai pemimpin ataupun konduktor, tidak mempunyai notasi. Okey. Dan pada masa itu alat gesekan adalah antara yang menjadi yang paling utama dalam dia punya permainan muzik tersebut. Okey. Kemudian sejak tahun dalam abad ke-19, orkestra barat mula masuk dan juga memberikan sedikit pengaruh ke atas muzik klasik Cina, dan banyak pertunjukan ataupun muzik yang dimainkan pada masa itu, dan sehingga masyarakat Cina pun membuat modernisasi pada dia punya muzik. Jadi dalam sekitar tahun 1930-an dalam negara Cina dia sudah menubuhkan persatuan ataupun orkestra tradisional, orkestra Cina moden. Dan kemudiannya bawalah sampai ke negara jiran kita, iaitu contoh macam Singapura, dan sejak tahun sekitar dalam 1960-an, Malaysia pun mengorak langkah untuk menubuhkan dan juga memainkan persembahan orkestra Cina ini. Cikgu Lim, kalau tadi Cikgu Lim dah mengatakan kalau dari segi sejarahnya apabila masuknya juga muzik daripada barat kan, saya pasti ada perbezaannya juga di antara orkestra tradisional Cina dan juga orkestra barat. Betul Cikgu Lim? Betul. Antara perbezaannya. Antara saya sebut dulu persamaan dia. Kalau persamaan dia dari segi dia punya alatan, dari segi section dan juga struktur dia, penyusunan kedudukan alat muzik itu, dia ada persamaan, iaitu ada alat tiupan, ada alat bowstring, ada alat perkusi. Dan dari segi dia punya alatan-alatan barat, ada juga yang dimasukkan dalam persembahan orkestra Cina. Contohnya kita ada cello, kita ada drum, timpani dan sebagainya. Dari segi dia punya perbezaan, kalau muzik klasik Cina dia mempunyai ekspresi, ataupun dia punya mood dengan dinamik muziknya, kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang dia lembut. Lepas tu ada kadarnya dia dikuatkan secara beransur-ansur, dia diperlahankan secara beransur-ansur. Itu dinamik dalam muzik tradisional Cina. Dari segi irama dengan alunan muziknya seolah-olah sedang bercerita. Dan kadang-kadang dia boleh buat macam muziknya dia macam menyerupai bunyi alam sekitar. Ya. Contohnya kicauan burung, bunyi air yang mengalir, air sungai mengalir. Bunyi angin tiup kan. Macam mana bunyi angin tiup tu Cikgu Lim? Diperlahankan. Lainlah bunyi angin tu. Okey, jadi itulah dia serba sedikit mengenai sejarah mahupun persamaan dan perbezaan di antara orkestra tradisional Cina. Jadi murid-murid, saya pasti semua nak belajar untuk bermain, dan secara tidak langsung mungkin satu hari nanti akan masuk juga di dalam kumpulan ini, iaitu orkestra tradisional Cina. Baiklah murid-murid, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam kesenian di Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan kesenian Didik TV KPM bersama dengan saya Cikgu Lim dan juga
Akmal. Baik cikgu, inilah masanya ataupun segmen yang di mana saya sendiri dan juga murid-murid nak tahu kan orang kata perbezaan bunyi-bunyi mereka ini, macam mana cara nak dimainkan. Tapi sebelum itu kita nak pergi dulu kepada pengenalan, betul cikgu, mengenai alat muzik yang gesekkan ini dipanggil apa namanya dan sebagainya. Silakan cikgu Lee. Okey, Akmal. Dah. Untuk dalam orkestra Cina, kita ada salah satu kumpulan sangat utama yang sangat penting, iaitu alat muzik gesekan ataupun Okey. kita namakan dia bowstring instrument. Baik. So kalau dalam antara ahli dia punya alat muziknya adalah seperti dia keluarga Hu Qing, termasuklah Erhu. Kita ada Zhonghu, Gaohu dan sebagainya. Okey. So yang ada dekat sekolah SMK Pesawat Pecung 1 adalah alat muzik yang kita namakan Erhu. Erhu. Erhu ni dia sebenarnya dia diperbuat daripada dia sebenarnya ada satu kotak muzik yang ditutup dengan kulit ular. Lepas tu dia ada 2 tali logam. Mungkin boleh angkat sikit. Tunjuk. Penggeseknya diperbuat daripada ekor kuda. Ekor kuda yang mana satu ekor kuda? Sini. Oh yang ini? Ya. Dia akan dipasang pada tangkai buluh. Dan penggesek ini dia akan ditempatkan di antara dua tali logam. Pemain perlu memegang erhu ni dengan menggunakan tangan kirinya. Lepas tu dia akan letak erhunya dekat bahagian riba sebelah kaki kirinya. Macam mana tu? Tunjukkan macam ini. Ini cara pegang erhu yang betul. Dia punya tangan kanan dia akan mengawal pergerakan penggesek. Lepas tu mungkin cikgu boleh ke belakang sedikit. Murid-murid nak tengok bagaimana murid kita yang bernama Ian. Ian pegang ini kita panggil apa cikgu? Penggesek. Penggesek. Nampak tak tangan dia? Macam pegang cok besi pun ada juga cikgu Kan lain sedikit. Cara dia lain. Mungkin boleh tunjuk macam mana cara pegang yang betul tu. Ian, right? Okey, macam cara pegang yang betul. Nampak tak? Itu cara pegang yang betul. Okey, selepas itu cikgu? Tangan jari sebelah tangan kirinya dia akan menekan ataupun dia akan bergeraklah ke posisi yang berbeza untuk menghasilkan bunyi yang berlainan. Dan erhu ni dia sebenarnya sangat penting dalam orkestra Cina sebab dia akan kebanyakan masa dia memainkan melodi utama dalam sesebuah lagu. Baik cikgu, kalau di dalam gitar dia ada fret-fretnya untuk dipegang yang mana fret yang berbeza, bunyi pun berbeza. Tapi kalau yang erhu ni dia ada fret-fretnya juga ataupun tidak ada? Erhu dia tak ada bot jari, jadi dia sangat mencabar apabila boleh pusingkan tak sedikit ke arah sini? Nampak tak? Dia hanya ada dot-dot sahaja cikgu. Mereka buat tanda sendiri. Okey. Nampak tak? Inilah dia yang akan membezakan setiap bunyi, betul? Apabila mereka tekan dot yang pertama, dot kedua, ketiga, sehinggalah dot yang ke bawah. Wah, okey. Akmal, apa kata kita dengar jenging untuk main satu rangkap? Boleh. Silakan. Okey, 1, 2, 3. Cikgu, kenapa saya dengar macam sedih saja? Akmal awak tengah bersedih ke? Tak. Tapi dia boleh buat lagu yang rancak, betul cikgu? Boleh tak main lagu yang dia sebenarnya dia punya nada bunyinya dia lebih ekspresif dan penuh perasaan. Penuh cinta. Iya. Boleh tak main yang lagu rancak sikit, boleh? Okey, 1, 2, 3. Wah. Bagi tepukan dekat kawan awak. Nampak tak cikgu? Hanya sekelip mata saja daripada sedih. Ding. Ya. Akmal, saya nak tunjuk lagi satu yang unik
Okey. Sila tengok demo daripada Mabel. Okey, Mabel. Alright. Cikgu, dia punya ahu rosak, cikgu. Macam ada bunyi tu. Apa tu pakai kuda, cikgu? Ya, Akmal. Dia boleh buat macam bunyi kuda. Ya. Buat lagi sekali. 1, 2, 3. Wah, ini kuda jantan ke kuda betina, cikgu? Kita tanya Mabel. Mabel, itu bunyi kuda jantan ke kuda betina? Oh, ini kuda ahu. Okey, lagi satu Ahmad sana tunjuk. Ni pun boleh dimain dengan cara memetik tali dia. Macam gitar? Cara dia lain daripada gitar. Cuba Ahmad tengok dulu. Okey, silakan. 1, 2, 3. Ya, Ahmad. Unik kan? Nampak tak? Pakai jari pun boleh, kan? Pakai penggesek dia pun boleh. Nak buat bunyi kuda pun boleh. Ya. Wah, inilah salah satu orang kata keunikan mengenai alat muzik erhu ni. Betul, cikgu? Betul, Ahmad. Wah. Okey, cikgu. Seterusnya, saya pada erhu, saya pasti kita nak pergi ke alat muzik yang lain, betul? Ya. So, Okey. yang ini adalah alat muzik gesekan tali. Kita ada satu lagi iaitu cello. Cello. Cello dia sebenarnya adalah salah satu alat muzik barat Ya. yang dimasukkan dalam orkestra Cina untuk menggantikan tahu dengan kehu. Jadi dia boleh menghasilkan bunyi bass yang boleh mengimbangkan nada suara bagi alat-alat muzik yang berpitch tinggi dan juga tajam. Okey. Baik, jadi cikgu, kita nak dengarkan bunyi dia, betul? Ya. Okey, nak tahu macam mana bunyi dia? Jom kita dengarkan. Nampak tak bunyi cello tu macam mana? Cikgu, cukup menenangkan. Wah. Okey, seterusnya Cikgu Lim, apa lagi yang ingin dikongsikan? Seterusnya kita tengok alat muzik tiupan iaitu wind instrument. Mana satu tu angkat tangan? Wind instrument dia sebenarnya kalau dalam orkestra Cina, kita sebenarnya ada dizi, kita ada sheng, kita ada suona. Okey, itu dia menghasilkan bunyi menggunakan lubang pada alat tersebut. Itu dia. Dia boleh buat bunyi kuda juga yang macam ni, cikgu? Macam tak boleh. Macam tak boleh. Tapi dizi dia sentiasa memainkan melodi utama juga. Okey, dalam pertunjukan orkestra Cina. Reka bentuknya dia mempunyai 8 lubang. Okey, 8 lubang. 6 daripada tu 6 lubang untuk jari. Okey. Boleh berikan kepada saya? Berikan kepada saya. Okey. Dia diperbuat daripada bahan yang berbeza. Jadi bunyi pun berbeza. Dia ada 8 lubang, 6 untuk jari. Satu lubang untuk tiupan. Dan satu lagi untuk lubang selaput. Jadi bunyi dia akan macam nyaring apabila bunyi tu keluar dihasilkan oleh selaput pada lubang selaput tersebut. Itu dia serba sedikit mengenai alat muzik ini yang dipanggil dizi. Ya, jadi kalau nak tahu macam mana bunyi dia, jom kita dengarkan. Dizi. Wah, Cikgu Lim, bunyi ticuk tu kan, memang cukup halus je, betul kan? Yang itu dia kat belakang. Wah, okey, Cikgu Lim, ini dia. Apa kita nak panggil nama alat muzik ini, Cikgu Lim? Okey, Akmal, ini adalah section perkusi dalam orkestra Cina. Jadi alat perkusi dia merupakan alat-alat muzik yang diketuk ataupun dipukul untuk menghasilkan bunyi. Jadi dalam orkestra Cina, pelbagai jenis alat muzik perkusi digunakan. Yang ada dekat depan mata Akmal ni ada
gendang, Okey. ada simbol, Okey. kita sebenarnya ada blok kayu yang nama dia muyu. Okey. Itu pun salah satu alat perkusi yang penting juga. Dia sebenarnya alat perkusi ada banyak dan juga ada juga alat-alat perkusi yang kita guna, Okey. yang daripada barat. Baik. Ya. Cikgu, kalau alat muzik tradisional Melayu, kita tahu kalau gendang ni ada yang geduk kan, yang kecil tu di dalam muzik wayang kulit. Tapi kalau yang ini ada nama dia tak cikgu, atau kita panggil gendang sahaja? Untuk alat perkusi yang ni kita namakan dia ku. 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 Dia Okey. ada pelbagai saiz. Jadi Baik. kalau yang ni yang besar kita namakan dia taku. Taku. Ya, yang Okey. kecil xiao ku. Xiao ku. Ya. Yang ini kita tahulah nama dia apa. Nama dia simbol tapi dalam bahasa Cina kita sebut dia po. Oh. Dia ada saiz yang berbeza. Yang itu yang dipegang oleh Cindy. Xinyi. Cindy tu orang lain. Cindy tu itu namanya apa cikgu? Ini pun simbol juga po. Ini yang kecil. So kalau dia untuk menghasilkan pitch yang berbeza, jadi saiz dia pun dibuat berlainan. Baik, kalau kita dengarkan bunyi bagi alat muzik ini boleh cikgu? Boleh saya suruh murid-murid saya untuk buat demo? Okey, boleh? Alright. Akmal nak main sekali? Boleh ke cikgu? Boleh. Baik Marilah cikgu. cuba. Excuse me. Okey. Alright. Okey, kita main sama-sama. Alright. 1, 2, 3. Nanti saya bagi ampau semua, okey? Wah, Cikgu Lim. Bila saya dengar bunyi gendang terus tiba-tiba rasa semangat. Kenapa, Cikgu Lim? Sebab gendang ni dia biasanya memberikan semangat, menaikkan semangat dalam muzik. Dia sebagai iringan. Itu dia. Okeylah, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi Cikgu Lim dan mereka ini akan tunjukkan mengenai orkestra tradisional Cina. Semua selepas ini di dalam kesenian Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan kesenian di Didik TV KPM bersama dengan sifu saya, Cikgu Lim. Baik Cikgu, kita dah belajar dah mengenai serba sedikit kan mengenai alat muzik yang ada di dalam orkestra tradisional Cina ini. Tapi saya pasti yang ini Cikgu, ramai lagi murid-murid nak tahu. Cikgu, apa nama alat muzik ini dan bagaimana cara untuk dimainkan? Cikgu Lim. Okey, Akmal, yang ini adalah section yang kita namakan plug string instrument. Okey. Iaitu alat muzik yang petikan tali. Okey, alat-alat muzik ni dia menghasilkan bunyi menggunakan sama ada dia dipetik talinya menggunakan jari ataupun kuku ataupun menggunakan plektrum. Ni pick. Ya. Itu dia. Yang section ni dia merupakan satu bahagian yang bunyi dia sangat berbeza dengan orkestra barat. Ya, kalau orkestra barat kita ada bowstring, Betul. kita ada wind instrument, kita ada percussion. Jadi untuk bahagian plug string dia merupakan satu bahagian yang sangat unik dalam orkestra Cina. Baik, jadi saya pasti alat muzik ni juga ada namanya, betul? Ya. Okey, jadi namanya? Bermula dari sana kita ada Mana? alat Sini. yang ini? yang panjang. Yang ini? Itu nama dia guzheng. Guzheng. Ya. Yang ini nama dia liu qin. Liu Qin. Okey. Okey, yang ini nama dia pipa. Pipa. Okey. Okey, ini nama dia zhongruan ataupun Senyum. zhongruan. Okey, yang Okey. ada di belakang saya ini Ya. adalah yangqin ataupun yangqin. Baik, saya akan sebut nama lagi sekali. Yang ini adalah Guzheng, Guzheng. Yang ini adalah liu qin, seterusnya. pipa, zhongruan, yangqin. Itu dia. Cikgu, saya pasti setiap alat muzik ini bunyinya pun akan berbeza, betul? Betul, Amal? Saya nak tunjukkan satu
satu rangkap. Ya. Saya akan minta murid saya, Dara dengan Ilin untuk mainkan satu rangkap. Okey. Cuba Akmal dengar dulu. Alright, adakah anda berdua sudah bersedia? Okey, kita mulakan. 3, 2, 1. Akmal, ya. Apa perasaan Akmal selepas mendengar muzik ini? Saya cukup kagum cikgu dan terkesima kerana apa? Yang ini bunyi dia agak nyaring sedikit. Ya. Yang ini bunyi dia seperti ada bunyi bass sedikit. Betul, Akmal. Hah, betul? Ya. Hah, sifu. Okey, yang ini nama dia Zhongruan. Okey. Ruan dia sebenarnya ada pelbagai jenis. Aha. Yang ada di sini adalah Zhongruan. Okey, dia merupakan satu alat muzik yang diperbuat daripada kayu. Dia ada bentuknya bulat. Aha. Okey, Boleh lepas saya tu dia pegang ada, ke cikgu? Boleh. Okey. Terima kasih. Alright, ini dia. Tak apa, saya pegang saja. Zhongruan. Alright, thank Okey, you. dia ada Okey. bentuknya bulat. Lepas tu dia ada 4 tali logam. Mhm. Dimain dengan sebelah tangan kiri ni dia akan menekan string. Okay, kemudian sebelah tangan sebelah kanan dia akan memegang pick untuk memetik talinya. Ya. Tapi betul cikgu, kalau kita tahu kan alat muzik bass pun mempunyai 4 tali kan? Sama seperti ini juga. Dia Zhongruan ni dia memang memainkan peranan sebagai bunyi bass dalam orkestra Cina. Tapi kalau nak kata bilangan stringnya, saya ada alat yang 4 string juga tapi bunyinya nyaring. Yang mana Ya. satu tu cikgu? Saya perkenalkan dulu yang kedua tadi, Okey, iaitu alright. pipa. Tadi Akmal pun cakap pipa bunyi dia Nyaring, nyaring. ya. Okey, yang ini pun dia 4 string juga. Bentuk dia macam pair. Betul lah cikgu, tengok. 1, 2, 3. Pandai. Okey, dia ada 4 tali. Okey. Okey, lepas tu sama juga tangan kirinya akan menekan. Ya. Okey, kemudian tangan Okey. Cikgu, saya nak pegang boleh? Boleh. Okey, aha. Dan tangan kanan dia lain daripada Zhongruan. Mhm. Kalau Zhongruan tadi dia main petik dengan menggunakan pick. Okey. Kalau pipa, Amal boleh tengok jari Ilin. Kenapa tu cikgu? Kenapa berbalut-balut tu cikgu? Ya. Dia kena tapekan alat bantu macam kuku untuk memetik tali itu. Okey. Jadi bunyi dia memang berbanding dengan Zhongruan dia Ya. lebih tajam, dia Baik. lebih nyaring. Tapi cikgu, bila saya pegang alat muzik ini, dia agak berat sedikit berbanding dengan alat muzik yang sebelum itu. Ya. Jadi sebab itulah untuk memainkan alat muzik ini, pemain itu harus cikgu membalutkan dia punya hujung jarinya. Macam tu. You buat manicure dekat mana? Macam buat manicure kan cikgu? Ya. Okey, terima kasih. Alright, seterusnya. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan alat ini, Okey. kecil-kecil cili api. Ya. Cuba Akmal dengar Bunyi dia. demonstrasi daripada Ying Hui. Okey. 1, 2, 3. Cantik kan bunyi dia? Betul cikgu. Orang yang main pun cantik juga cikgu. Tapi bunyi ini memang cukup berbeza daripada alat-alat muzik yang sebelum ini. Yang ini dia lebih nyaring dalam masa yang sama, mempunyai satu melodi yang cukup orang kata senang untuk ataupun apa tu cikgu? Mudah untuk kita dengar. Senanglah kan untuk kita dengar. Itu dia. Ya, ini nama dia Liu Qing. Liu Qing. Okey, sama juga dia ada 4 tali logam. Bentuk dia lebih kurang sama macam pipa tadi. Jadi yang ini dia akan main dengan menggunakan pick juga. Cikgu, yang ini untuk apa sebenarnya tujuannya? Okey, untuk dia letak pada bahagian peha dia. Ini Supaya dia tidak bergerak lah. Senang untuk dia main. Baik, kalau ini bermain kalau kita berdiri, boleh ke Cikgu Lee? Mungkin kurang sesuai. Ya, dia biasanya kena duduk. Kena duduk Wah, nampak tak dia punya ukiran dan juga
reka bentuknya cukup unik, betul cikgu? Ya. Cikgu Lim, Ya. ini dia. Kalau saya tengok movie Hong Kong ke kan, mesti ada kadang-kadang alat muzik ini cikgu. Ya. Dalam drama-drama alat ni sentiasa digunakan. Ataupun dipertontonkan. Ya. Nama alat muzik ini adalah Guzheng. guzheng. Ya. So kalau Amar tengok badan guzheng tu dia Ya. diperbuat daripada kayu. Okey. Lepas tu dia macam petak lah. Kemudian dia ada 21 utas Tali. Oh. Okey, tali tu dia dinaikkan dengan menggunakan kekuda tu. Yang ini betul? Ya, kekuda tu untuk dia akan digerakkan untuk dia tune lah untuk dia dapatkan sesuatu bunyi. Oh, Ya. okey. Dan Yang cuba ini- Amar tengok Tangan. jari. Ya, Jari tangan. dia. Kenapa Ya. panjang kuku dia cikgu? Untuk nak main guzheng Angkat ni, sikit macam ni tangan. okay, Yes. pemain dia perlu menggunakan alat bantu macam kuku juga, dia kena tape semua, lepas tu dia kena main lah. So kedua-dua tangan akan digunakan untuk memetik. Kadang-kadang tangan kiri dia akan menekan string. Ya. Okey. Baik, yang ini cikgu, nama pemain kita siapa cikgu? Nama pemain kita, nama dia Zixuan. Jeshuen. Okey, Jeshuen, boleh tak awak tunjuk sikit dekat kawan-kawan macam mana nak main ini dia? Alat muzik yang dipanggil Guzheng. guzheng. Silakan. Okey, tarik nafas. Wah! Bunyi dia pun unik kan? Sangat unik Sedap. dan saya suka apabila beliau ada menekan kat sini bagi bunyi dia macam ni. Dia kalau gitar tu yang benda tu cikgu. Apa yang dipanggilnya saya kurang pasti. Itu dia. Betul cikgu? Ya, Ahmad. Itulah dia alat muzik guzheng. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya saya nak bagi, saya nak tunjuk yang ini, iaitu nama dia Yangqin. Yang Chin. Ya, Yangqin kita juga namakan dia sebagai dulcimer. Okey. Dia sebenarnya salah satu alat, walaupun dia dalam kumpulan ini, iaitu alat petikan tali, tapi dia sebenarnya dia tak petik. Dia guna sepasang buluh untuk mengetuknya. Tapi bunyi yang dihasilkan, peranan dia sama dengan yang lain-lain, iaitu guzheng, liuqin, pipa dengan zhongruan. Okey, mungkin boleh tunjukkan dia punya tempat. Ya, ini adalah sepasang buluh yang digunakan dan pemain akan mengetuklah tali-talinya. Amar tahu ada berapa utas tali yang ada dekat sini? Saya tahu cikgu. Ada berapa? Dia pun tak tahu cikgu. Tadi yang zhongruan, 21. yang guzheng ada 21, yang Ya. ini ada 144, Amar. Hai meh? Ya, 144. Oh, 144. Ya. Jadi saya pasti setiap tali itu mengeluarkan bunyi yang berbeza. Dia kadang-kadang ada tempat yang mempunyai 5, 3 ataupun yang paling kurang 1. Okey. Yang paling banyak tu ada 5 utas tali lah. Okey, jadi dia masa nak tune memang mengambil masa. Dan Okey. alat ni dia sebenarnya alat daripada Parsi. Lepas tu dimasukkan ke Eropah, kemudian baru masuk ke negara China. Yang Dan mana? kemudian diubah suai oleh seniman di negara China. Okey. Dan nama yang diberikan adalah Yangqin. Yang Bunyi dia macam piano. Okey. Iaitu dia sentiasa dimainkan secara solo pun boleh, dalam orkestra pun boleh. Okey. Ya. Jadi kalau kita nak dengarkan alat muzik yang Chin ni boleh cikgu? Boleh, Yang Ahmad. bakal dimainkan oleh Qiao Yu. Qiao Yui. Ya. Okey, silakan. In 3, 2, 1. Apa perasaan Amar? Mesti Amar jatuh cinta pada ini. Saya jatuh cinta dengan ya, betul. Ya. Cikgu, itu muzik dia kalau saya boleh cakapkan dia lebih ke arah mendayu-dayu, betul? Ya. Kalau- Dia boleh buat pelbagai ekspresi. Ya. Kalau macam mungkin ada satu lagu yang agak rancak, okey, kalau mungkin ada satu lagu rancak boleh juga dimainkan cikgu.
Boleh. Cuba sikit saja, boleh ke? Sikit saja lagu yang sangat happy, boleh? Sikit saja. Boleh? 1, 2, 3. Itu dia, memang sikit je dia bagi ya. Cikgu Lim, mari ke sini Cikgu Lim. Alright, baiklah, itulah dia kan antara alat-alat muzik di dalam orkestra tradisional Cina ini. Memang cukup unik, memang lain daripada yang lain. Inilah istimewanya sekiranya anda menonton kesenian di Didik TV KPM. Tetapi Cikgu, banyak lagi yang kami akan tunjukkan kepada anda. Kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam kesenian Didik TV KPM. Cikgu Lim, Ya, Ahmad. saya rasa saya tidak ada bakat lah untuk menjadi konduktor ni. Tak apa. Saya rasa untuk menjadi seorang konduktor ni juga memerlukan satu ilmu yang cukup tinggi, betul? Betul, Ahmad? Ya, masih lagi menyaksikan kesenian di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Lim, tadi saya rasa ada dalam 14 orang, betul? Tadi ada 15. Tadi ada 15. Ini sudah ada berapa orang ni Cikgu Lim? Sini ada 40 lebih. Boleh tak kita bagi tepukan dulu? 40 lebih atau lebih tepat 44 orang, betul? Ya. Ini buku siapa ni Cikgu Lim? Ini konduktor saya. Ya, kejap lagi beliau akan masuk. Baik Cikgu, saya pastikan sudah 7 tahun betul bagi orkestra tradisional Cina di sekolah ini. Betul. Kan, saya pasti banyak dah pencapaian-pencapaian mereka telah kecapi. Antaranya apa Cikgu Lim? Okey, Akmal, kami baru saja mendapat anugerah sempena International Art Festival yang berlangsung pada tahun 2022. Okey. So yang terakhir sekali yang kami menang ialah anugerah emas dengan kepujian tempat ketiga bagi kumpulan Yang Qing. Lepas tu kami mendapat untuk kategori solo kami ada anugerah emas, ada anugerah gangsa. Okey. Untuk kategori yang kumpulan orkestra Cina kami mendapat 3 anugerah perak. Nampak tak? Itu yang peringkat macam kebangsaan lah. Okey. Ya, kalau yang untuk peringkat yang lebih tinggi untuk international, kami baru saja ada kumpulan Yang Qing yang sama. Okey. Mereka juga menyertai pertandingan yang telah berlangsung pada secara atas talian. Okey. Anjuran Persatuan Yang Qing di negara China. Ya, yang itu pun dapat anugerah emas juga. Emas juga, gol. Ya. Terbaiklah. Mungkin apa lagi antara anugerah yang mereka telah dapat, Cikgu Lim? Okey, yang itu adalah dari segi pencapaian yang ada di luar sekolah. Saya sebenarnya sangat bangga dengan kumpulan ini sebab mereka sebenarnya sangat rajin untuk membuat latihan. Latihan mereka berterusan dari bulan Januari sampai Disember. Setiap minggu mereka akan buat perjumpaan dan juga latihan. Dan mereka aktif dalam membuat persembahan sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Sempena pembukaan syarikat ataupun ada perayaan-perayaan di luar sana. Cikgu, kalau saya nak kahwin kan, saya nak panggil mereka buat persembahan. Boleh tak Cikgu Lim? Tak ada masalah. Boleh juga kan? Boleh. Nampak tak? Tapi kan saya rasa Cikgu, saya pasti murid-murid ini juga ingin berterima kasih kepada Cikgu Lim. Cikgu, kami semua ada surprise untuk Cikgu Lim. Ya. Surprise? Jangan risau, kami tidak ada kek. Jadi murid-murid boleh tak kita cakap terima kasih Cikgu Lim sama-sama, boleh ke? Alright, 1, 2, 3. Terima kasih. Okey, semua boleh balik. Tak adalah. Belum. Dan Ahmad, saya nak cerita juga. Mereka ni juga sentiasa membuat kem latihan. Dan juga kami pernah buat konsert. Konsert secara besar-besaran, secara kecil-kecilan. Antaranya pada tahun 2018 kami pernah membuat konsert secara besar-besaran di luar. Dan untuk tahun 2019 kami pernah buat
konsert orkestra Cina yang mini di dalam sekolah. Untuk yang akan datang, kami akan membuat konsert juga, iaitu pada 11 Mac 2023. Tempatnya dekat Auditorium SJKC Ciwen, Subang Jaya. Itu MC sudah ada? Sudah, Amah berminat pun boleh juga. Tak apalah. Saya sediakan tempat. Boleh Boleh. Baiklah Cikgu Lim, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tersebut. Nampak tak? Inilah salah satu keunikan kan mengenai orkestra tradisional Cina. Kita dapat mengenali budaya mereka, kita dapat juga mengenai sejarah mereka mahupun alat-alat muzik yang digunakan oleh mereka. Jadi Cikgu Lim, mungkin kesimpulan Cikgu Lim yang ingin sampaikan kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan kesenian ini. Silakan Cikgu Lim. Secara kesimpulannya, saya rasa orkestra Cina akan menjadi semakin popular di Malaysia sebab dia mempunyai bunyi muzik yang moden sebab penerapan daripada elemen-elemen muzik barat. Pada masa yang sama dia juga mengekalkan, dia memiliki karakter dan juga ciri-ciri yang tradisional dalam masyarakat Cina. Dan lagi-lagilah apabila ada komposer yang cuba memasukkan rentak ataupun unsur-unsur tempatan di dalam lagu yang disampaikan menggunakan orkestra Cina. Contohnya macam rentak Melayu di dalam repertoire lagu yang dimainkan oleh orkestra Cina. Jadi cikgu mengalu-alukan semua murid untuk mencuba ataupun belajar alat muzik, sebab pembelajaran muzik dia dapat memberikan keseimbangan dari segi perkembangan kognitif dan juga pada masa yang sama dia boleh membentukkan sasya dan juga nilai-nilai murni. Jadi saya rasa itu memang sangat mendatangkan manfaatlah kepada semua. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Lim dan juga murid-murid kita daripada SMK Pusat Bandar Puchong 1. Ya, Pusat Bandar Puchong 1. Jadi sampai di sini saja untuk episod kesenian kali ini. Kami akan tinggalkan anda dengan satu persembahan yang memang cukup memukau anda semua daripada murid-murid SMK Pusat Bandar Puchong 1. Iya. Jadi sampai di sini saja Cikgu Lim. Terima kasih banyak-banyak. Nak tahu macam mana persembahan mereka ini? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Akmal Nazri. Bye-bye.